Baik, berita wilayah diteruskan dengan lita langsung dari Sarawak. Antara fokus berita dari Bumi Kenyalang hari ini, kesiapsiagaan hadapi situasi banjir. Perinciannya kita bersama Vanessa Merin. Silakan, Vi. Ya, terima kasih Alif. Jabatan Kebajikan Negeri Sarawak JKNS sudah bersedia menghadapi situasi banjir semasa monsun Timur Laut. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu juga merangkumi situasi banjir luar jangka akibat perubahan musim. Datuk Seri Fatimah menambah persediaan dan tumpuan juga turut diberikan di kawasan yang bukan dalam senarai lokasi hotspot bagi berhadapan dengan situasi luar jangka. Jelasnya lagi, pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri di peringkat bahagian dan daerah yang dilantik akan membuat keputusan segera sekiranya berlaku keadaan di luar jangka, termasuk menambah pusat pemindahan sementara PPS untuk menempatkan penduduk yang terjejas. Tanah runtuh, jalan putus hubungan misalnya, ya. Di luar jangkaan seperti ini, maka tempat iaitu tempat untuk mereka berpindah juga akan dibuat, keputusan akan dibuat berdasarkan keperluan itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas program latih amal dan simulasi Pusat Pemindahan Sementara Bencana Peringkat Negeri Sarawak di Dewan Serbaguna Rancan Serian. Terdahulu berucap pada program itu, beliau mendedahkan sejumlah 627 PPS sudah diaktifkan di seluruh Sarawak yang mempunyai kapasiti menempatkan sejumlah 162,000 penduduk terjejas. Tambahnya, seramai 1,971 kaki tangan dan sukarelawan JKNS bersiap sedia untuk digerak sekiranya berlaku bencana banjir. Latih amal ini melibatkan 235 peserta yang terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan, ketua-ketua masyarakat, penduduk kampung serta pemimpin setempat yang menyertai latihan itu. Virtual consultation atau perundingan secara maya oleh Pegawai Kerja Sosial Perubatan Malaysia PKSP sesuai dilaksanakan di Sarawak dengan mengambil kira faktor geografi yang luas. Timbalan Menteri Kesihatan II, Dato' Aaron Agodagang memberitahu ia merupakan cadangan pelan strategik terbaik yang membolehkan konsultasi susulan di fasiliti rawatan bagi pesakit yang tidak dapat hadir, terutamanya mereka di pedalaman yang perlu berbelanja lebih untuk ke hospital. Cadangan ini katanya seiring dengan perkembangan teknologi semasa dan PKSP perlu mengambil peluang menggunakan teknologi terkini dalam memberi perkhidmatan kepada pesakit. Keperluan ini dilihat lebih sesuai semasa berlakunya pandemik COVID-19 yang mana PKSP tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan pesakit disebabkan wabak penyakit berjangkit perlu diambil perhatian. Yang tidak dapat hadir lah untuk berjumpa dengan mereka. Jadi through virtual consultation tu kita dapat bertemu dengan pesakit-pesakit lah. Beliau berkata demikian di perasmian Persidangan Pegawai Kerja Sosial Perubatan Malaysia ke-25 di Kuching. Sementara itu, mengulas mengenai kekurangan PKSP, katanya satu kertas putih telah dikemukakan kepada Kementerian Kesihatan untuk menambah 325 perjawatan yang masih kosong kerana jumlah 280 jawatan sedia ada adalah tidak mencukupi. Bertemakan Kerja Sosial Kebersamaan Menuju Kegemilangan, persidangan selama 3 hari bermula 26 September ini bertujuan untuk memantapkan kemahiran kendiri pegawai kerja sosial perubatan dalam menepani cabaran dan perubahan global. Ini termasuk menerusi pembentangan kertas kerja saintifik serta ceramah bagi membangunkan personaliti insan yang seimbang selain meningkatkan semangat kerja berpasukan kalangan pegawai kerja sosial perubatan. Golongan belia di kawasan Parlimen Hulu Rajang khususnya digalak untuk mengikuti kursus kemahiran di Giat Mara Hulu Rajang di Belaga. Demikian saranan daripada Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, Datuk Hasbi Habibullah dalam siri lawatan singkat beliau ke Giat Mara Hulu Rajang baru-baru ini. Selaras dengan pembukaan baharu kawasan pentadbiran di Belaga, Dato' Hasbi turut menyarankan permohonan tapak baharu Giat Mara Hulu Rajang dikemukakan dengan kadar segera. Ia bagi membolehkan pusat latihan kemahiran itu mempunyai bangunan sendiri sekaligus meningkatkan tahap penyampaian dan latihan.
Sebab kita tahu anak-anak Giat Mara ini kebolehpasaran mereka adalah tinggi, ya. Jadi mudah-mudahan saya yakinlah anak-anak kita di sini dengan tenaga pengajar, pengurusan yang ada dan juga komitmen bantuan sokongan daripada yang berhormat wakil rakyat ahli parlimen Hulu Rejang ini, kita yakin Giat Mara di Hulu Rejang ini akan boleh dikembangkan lagi, dan kita telah pun minta supaya Giat Mara submit untuk permohonan tapak baru kita pada masa ini menumpang. Giat Mara Hulu Rajang menyediakan 2 kursus kemahiran teknikal dan vokasional iaitu kursus teknologi kimpalan dan fabrikasi logam serta kursus pendawaian elektrik G2. Masing-masingnya memberi peluang kepada 15 peserta bagi setiap kursus ditawarkan. Giat Mara Hulu Rajang mula beroperasi di Belaga pada 1 Ogos 2011 di bangunan kuartus kediaman lama Kerajaan Negeri Sarawak. Pada lawatan tersebut, Datuk Hasbi bersama Ahli Parlimen Hulu Rajang turut mendengar taklimat mengenai pengoperasian Giat Mara Hulu Rajang di samping beramah mesra dengan para pelatih. Rabies boleh dicegah. Untuk itu, Kerajaan Sarawak kini sedang berusaha keras untuk mencegah dan menghapuskan wabak tersebut menjelang 2025. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom berkata, salah satu cara pencegahan ialah menerusi pemvaksinan anjing dan kucing dengan sasaran 70% imuniti kelompok. It is preventable through vaccination and so on. And with the help of multi-agencies around us, we should be able to work out a more concrete and more effective program in order for us to eliminate this rabies. Tambahnya, kesedaran masyarakat tentang bahaya rabies juga sangat penting dan penyertaan komuniti sangat dialu-alukan seperti pendaftaran binatang peliharaan serta mendapatkan suntikan vaksin bagi haiwan peliharaan mereka. Masyarakat juga perlu peka dan bertindak pantas apabila digigit anjing dengan segera mendapatkan rawatan kesihatan kerana apabila virus tersebut telah memasuki saraf otak, ia sudah terlambat untuk diubati. Beliau menyatakan demikian pada persidangan rabies di Borneo di Kuching hari ini. Mengulas mengenai persidangan tersebut, beliau menyatakan ia dianjurkan bersempena sambutan Hari Rabies Sedunia yang akan disambut esok dan menyediakan platform kepada pakar tempatan dan antarabangsa untuk bertukar dapatan dan strategi mencegah penularan rabies. Sejak diisytiharkan wabak pada 2017, Sarawak telah mencatat 47 kematian daripada 53 kes yang dilaporkan. Selain 72 kawasan telah diisytiharkan kawasan wabak rabies seluruh negeri. Polis Padawan memberi amaran kepada warga cyber dan media untuk tidak menularkan sebarang kenyataan palsu berkaitan kes culik di daerah tersebut. Menurut Ketua Polis daerahnya, Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad, sebarang penularan berita atau kenyataan media mengenai kes culik atau jenayah perlu mendapat pengesahan pihak polis. Beliau turut mengingatkan sebarang kenyataan yang dikeluarkan tanpa pengesahan pihaknya boleh disiasat di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Superintendent Abang Zainal menyatakan perkara itu kepada media selepas tular beberapa hantaran di media sosial mengenai seorang murid darjah 1 di Sekolah Kebangsaan Chong Hua Batu 10 hampir menjadi mangsa culik. Guru besar sekolah terbabit yang dihubungi pihak polis turut menafikan bahawa beliau pernah mengeluarkan sebarang kenyataan berkaitan kes culik itu. Sebuah keluarga di Kampung Baru Darat di Kabong hilang tempat tinggal setelah rumah mereka musnah dalam kebakaran. Maklumat Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 11.36 pagi tadi. Pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Seratuk telah digerakkan ke lokasi kebakaran bersama sebuah jentera pemadam api. Rumah jenis separuh kekal itu didapati telah musnah sepenuhnya dan semua penghuni berjaya keluar menyelamatkan diri. Sebuah lagi rumah yang terletak bersebelahan turut mengalami kerosakan. Walau bagaimanapun, kebakaran tersebut tidak melibatkan sebarang kecederaan. Punca kebakaran dan kerugian masih disiasat. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Vanessa.